ومع الملائكة المقربين وإسماعيل سبحانه وافتح علينا وانفتح علينا أبصرنا كي يرى رب اشرح لنا سرنا ويسرنا ورحمة لسانا قال الشيخ سبحانه وتعالى نفعنا في الدارين استنى dan ketiganya alat penyamuk kulit, alat penyamuk kulit. Ia menyucikan kulit bangkai, yakni kulit yang najis dengan mati. Ketiga daripada 4 perkara yang jadi alat untuk kita guna buat menyucinya ialah alat penyamuk. Alat penyamuk kulit. Alat penyamuk kulit, yakni benda-benda bahan-bahan yang kita guna untuk mensamukkan kulit. Ia alat penyamuk kulit tu menyucikan kulit bangkai. Kita guna dianya untuk nak menyucikan kulit bangkai. Apa makna kulit bangkai? Yakni kulit yang najis dengan mati, yakni dengan sebab mati. Jadi binatang itu terbahagi kepada 2. Satu jenis binatang yang halal daging, satu jenis binatang laginya tidak dihalalkan daging. Maka mana-mana binatang walaupun halal daging, walaupun tidak halal daging, maka ketika dia masih hidup adalah suci kesemuanya, malaikat anjing dan khinzir. Malaikat anjing dan khinzir dan peranakan daripada mana-mana satu daripada keduanya, maka itu walaupun masa hidup sekalipun adalah najis. Maka segala hayat Suara Baba tak dengar, Baba. letak kat poket dianya, maka tidak membatalkan sembahyang. Sebab ular itu ketika dia hidup, masa dia hidup itu suci. Jadi pendek katanya, setiap-tiap binatang lain pada anjing dan khinzir suci kesemuanya pada masa dia hidup. Suci kesemuanya. Kulit bangkai, ia menyucikan kulit bangkai. Ia menyucikan kulit bangkai. Jadi alat penyamuk ini menyucikan kulit bangkai. Yakni kulit yang najis. Kulit yang mana kulit tu najis. Najis tu sebab dengan mati, yakni dengan sebab mati ampunyanya. Dengan sebab mati ampunyanya. Jadi kita ingat balik bahawasanya hayawan, segala jenis binatang kesemuanya yang lain daripada anjing dan khinzir dan peranakan keduanya, maka semuanya binatang pada masa hidup semuanya suci. Mulai daripada semut dan kecil pada semut dan besar gajah pun, besar macam gajah, kecil macam semut sekalipun, semuanya suci kesemuanya. Kalau lain daripada anjing dan khinzir. Itu kalau masa dia hidup. Sebab tu kalau sebab itulah kalau binatang seumpama ular kan apanya, kalau kita solat tu kita ambil dia setengah orang tu, dia belah jenis-jenis ular yang comel-comel tu.
apabila dia solat tu dia letak kat poket masalah atau dia letak dalam beg, dia bawa sembahyang, itu tidak membatalkan sembahyang sebab semuanya binatang ketika dia hidup semuanya suci, lain daripada anjing dan khinzir. Kemudian binatang semuanya tak kira pada masa hidup tu tak kira halal dagingnya ataunya tidak halal daging, semuanya suci ke semuanya kalau dia tu hidup. Kemudian apabila mati hayawan yang mati tadi, mati kalau hayawan yang tidak halal daging, hayawan yang tidak halal daging kalau dia mati, memanglah orang tak sembelih semata-mata dah. Hayawan yang tak halal daging kalau dia mati bukan mati dengan sembelih. Apabila dia mati itu dikatakan bangkai kesemuanya. Hayawan kalau tidak halal daging, kalau dia mati, macam semut, macam apalah, sampai gajah lah. Mana-mana binatang yang tidak halal daging, sekiranya kalau mati, maka dihukumkan bangkai kesemuanya. Apabila dipanggilkan bangkai, maka hukumnya najis. Kemudian kalau binatang yang halal daging pula. Binatang yang halal daging seperti lembu kambing, maka kalau mati dengan tidak disembelih pada syarak, sembelih yang sah pada syarak. Kalau mati seumpama lembu kambing, kalau mati dengan tidak disembelih pada syarak, maka dihukumkan bangkai juga. Dihukumkan bangkai juga. Itulah untuk kita nak kenal katanya bangkai. Maka kulit bagi bangkai tadi memanglah najis. Kulit bagi bangkai memanglah najis. Maka tetapi kulit bangkai itu boleh kita nak gunanya. Boleh kita nak guna, maka apabila kita kupas, apabila kita kupas daripada badannya, kita buangkan daging-daging yang lekat kat kulit, lemak-lemak dan sebagainya, kita buang kat kulit, kemudian kita gunakan benda-benda yang rasaannya kuat. Benda yang ada rasaan kuat tu seperti masam sangat ke masalan, maka kita gosok. Gosok itulah jadi katanya kita samuk. Maka alat menyamuk itu, jadi maksudnya nak cerita katanya yang ketiga ini ialah alat penyamuk tak payah kita tanyalah apa benda, boleh ke sajanya. Sabun yang kita sabun pun boleh. Sabun yang kita guna buat basuh baju pun boleh. Klorat apa dia, banyaklah benda-benda yang tajam tu boleh kita guna, atau jenis benda yang sangat kelak seperti yang semalam kita katanya pisang yang putih masalan. Kalau dalam kitab tu dia katanya tai burung marpati ke, kita guna untuk nak mesamukkan kulit bangkai. Maka bolehlah. Maka itu dikatakan alat penyamuk tu satu benda yang kita guna untuk buat menyuci. Maka cara nak samuknya, maka lagi akan datang semuanya akan dibahaskan. Dan keempat, berbalik arak jadi cuka. Mana berubah? Berbalik maknanya berubah lah. Berbalik arak jadi cuka. Asalnya arak, kemudian jadi cuka. Maka barang yang dan barang yang pada maknanya makna arak jadi cuka, jadi darah kasturi. Maknanya darah berubah jadi kasturi. Asalnya kasturi, kasturi itu kalau bahasa Arab tu miskun, dari asalnya darah, kemudian lama kelamaan dia berubah jadi minyak kasturi. Maka itu pun pada mana arak yang berubah jadi cuka juga. Maka itu jadi mana yang keempat tu jadi suci dia tu dengan kita biarkan begitu. Jadi suci dengan sendiri. Pendekatannya
benda-benda yang kita guna untuk buat menyucinya ada 4 perkara. Yang pertamanya air, yang keduanya tanah, dan yang ketiganya alat penyamuk, dan yang keempatnya berubah dengan sendiri. Perubahan daripada asal arak kepada jadi cuka, perubahan daripada asal darah kepada jadi kasturi. Maka itulah 4 perkara. Kemudian katanya, maka tiada melawan kata ini dengan kata kebanyakan ulama, hanya yang menyucikan itu tertentu dengan air jua. Jadi dia kata di sininya, yang dia cerita di sininya, benda-benda yang kita guna untuk buat menyucinya ada 4 perkara. Tapi ada setengah ulama dia katanya benda yang kita boleh buat menyucinya air saja, tertentu dengan air saja. Maka tak jadi melawan ni, tak jadi berlawan ni di antara dua perkataan ini. Maka dia katanya, maka tiada melawan kata ini. Kata ini mana? Yang katanya yang menyucikan itu 4 perkara. Dengan kata kebanyakan ulama. Tak jadi berlawanan dengan kata kebanyakan ulama. Apa dia kata? Hanya yang menyucikan itu tertentu dengan air jua. Benda yang menyucikan itu tertentu dengan air saja. Tapi di sini dia katanya benda yang menyuci itu ada 4. Tapi setengah ulama dia katanya benda yang menyuci itu tertentu dengan air saja. Yang lain tak boleh nak guna untuk buat menyuci. Maka tidak melawan ni. Kenapa? Kerana kata mereka itu kebanyakan ulama difardukan pada mengakatkan hadas dan menghilangkan najis dengan syarat keduanya. Dengan syarat keduanya mengharuskan sembahyang dan umpamanya. Jadi mana tak melawan ni dia tanya kerana mereka itu kerana kata mereka itu kata kebanyakan ulama difardukan mengakad hadas. Jadi katanya menyuci itu ialah menyuci untuk nak mengakadkan hadas dan nak menghilangkan najis. Jadi memanglah benda apa yang kita guna untuk nak mengakad hadas dan nak menghilangkan najis hanya air saja. Tapi kita di sini kita kiranya benda luar pada itu. Tengok. Difardukan pada mengakadkan hadas dan menghilangkan najis. Basuh najis lah. Dengan syarat keduanya mengakad hadas dan menghilangkan najis mengharuskan sembahyang. Jadi maknanya memanglah mengakad hadas untuk nak mengharuskan sembahyang, membasuhkan najis untuk nak mengharuskan sembahyang. Sebab kalau ada najis kat badan, kat pakaian, tidak boleh kita nak sembahyang. Kalau berhadas tak boleh juga, haram juga kita sembahyang. Jadi mengakadkan hadas, menghilangkan najis mestilah kena guna air. Yang mana mengakadkan hadas, menghilangkan najis tu syarat bagi nak jadi harus sembahyang. Dan umpamanya sembahyang, nak tawaf, nak menanggung Quran, katalah. Jadi itulah memanglah yang setengah ulama katanya tertentu dengan air itu ialah alat kita yang kita guna untuk mengakadkan hadas dan menghilangkan najis. Tersimpan pada dua perkara itu saja. Dan dikehendaki di sini pada perkataan dia kata 4 perkara tadi, barang yang terlebih umum, yakni alat-alat yang menyuci yang umum, yang luas pada itu lagi. Yang terlebih umum daripada demikian. Demikian mengakad hadas dan menghilangkan najis. Sama ada hadas dan menghilangkan najis dan lainnya. Jadi maksud di sini kata 4 tu jadi menyuci daripada hadas, menyuci daripada najis dan menyucikan umpama arak dan menyucikan umpama kulit. Jadi makna kiraan dia tu lebih luas. Seperti suci kulit dengan kena samuk. Kita samuk, dan suci cuka dengan sebab berbalik arak jadi cuka, ini berubah arak jadi cuka. Jadi maknanya memang dengan secara asal tu benda yang kita guna untuk nak buat menyucinya ialah air lah. Tapi kata air alat nak buat menyuci itu tilik kepada suci yang jadi syarat bagi sembahyang.
Syarat bagi sembahyang ada pun lain lagi. Tengok arak nak arak apabila jadi cuka. Cuka ni ia tak sakut suci cukanya, ia tak sakut dengan sembahyang. Jadi bahasan ulama katanya alat yang kita guna untuk buat menyuci tertentu dengan air saja. Memanglah kalau kata suci yang nak menyuci mesti kena sucikan dengan air, ialah menyucikan hadas, menyucikan najis. Itu terkembali kepada syarat bagi nak sah sembahyang. Jadi suci yang jadi pendek katanya suci tilik kepada dia jadi syarat sah sembahyang, syarat bagi nak harus sembahyang, maka suci itu tersimpan dengan air saja. Tapi di sini kita kira katanya suci maknanya kalau nak sembahyang pun boleh, suci kalau nak makan pun boleh, kalau nak minum pun boleh, kalau nak pakai saja-saja pakai tak nak sembahyang pun boleh. Begitulah. Kalau kita nak isi makanan, nak buat simpan makan, nak isikan air ke dalamnya, boleh. Begitu. Jadi maknanya tengok macam katanya arak tu daripada asal arak berubah jadi cuka. Itu tak sakutan pun dengan sembahyang. Jadi lagi pulanya kita samukkan kulit. Kita samukkan kulit bangkai untuk nak jadi sucinya. Itu setengah tu tak bersangkutan dengan sembahyang. Contohnya seorang tu dia dapat kulit harimau masalah. Maka dia samukkan. Maka apabila dia dapat kulit harimau, dia samuk, dia keringkan, maka dia guna untuk buat isi minuman ke, isi makanan ke, letak kat dalamnya, itu boleh. Tak sangkut dengan sembahyang. Jadi maknanya masalah kebanyakan ulama katanya benda yang nak menyuci itu tertentu dengan air, ialah tersimpan kepada suci akan hadas, sucikan najis. Yang mana sucikan daripada hadas dan najis itu syarat bagi nak harus sembahyang. Adapun kiraan kita di sini semata-mata nak menyuci. Walaupun tak nak sembahyang sekalipun, walaupun tak nak sangkutan dengan sembahyang seperti suci arak. Apabila berubah jadi cuka sekalipun. Arak berubah jadi cuka, dah jadi suci. Padahalnya cuka ni tak bersangkutan pun dengan sembahyang. Begitu. Kulit pun tak ada sakut betul-betul dengan sembahyang. Begitulah. Dan ada pun batu istinja. Apabila dia qada hajat, dia istinja dengan batu. Maka tiada ia menyucikan, dia tak boleh menyucikan najis. Batu istinja tu dia tak boleh menyucikan najis, tetapi meringankan najis jua. Itu sebab apabila dia qada hajat, dia sapu dengan batu. Dan umpamanya, maka istinja tu bolehlah kita nak sembahyang kalau kita istinja dengan batu, tetapi dia betul-betul bukan betul-betul menghilangkan najis, bahkan meringankan najis sahaja. Meringankan najis sahaja, tetapi dalam keadaan begitu dah boleh kita nak sembahyang. Walaupun tak basuh dengan air sekalipun, kita istinja dengan batu. Jadi maknanya istinja dengan batu tak masuk dalam kata menyuci. Sebab dia tak menghilangkan najis, hanya dia meringankan sahaja. Maka ada pun air yang menyucikan itu. Apabila kita maklum bahawasanya air ini setengah daripada benda yang kita guna, boleh kita guna untuk menyucikan. Menyucikan apa dia? Menyucikan hadas, menyucikan najis. Maka jenis air mana yang kita boleh guna untuk nak buat menyucikan hadas dan menyucikan najis? Maka di sinilah tempatnya. Maka ada pun air yang menyucikan itu. Ini air manakah yang boleh kita guna untuk nak menyucikan? Menyucikan apa dia? Menyucikan najis, menyucikan hadas. Air itu ialah air yang mutlak. Air yang mutlak. Yang apa makna air mutlak? Yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim.
Ai mutlak yang tiada dikait. Itu mutlak lawannya kait. Mutlak lawannya kait. Yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim, yang mesti, yang tak dapat tidak. Dan jikalau daripada huwab, baca huwab ke baca hawab ke saya tak pasti, dari yang naik daripada air yang menggelegak di atas api, itu pun air mutlak juga. Tengok di sini dulu. Dan jika air mutlak itu hasil daripada hawab yang naik daripada air yang gelegak di atas api. Jadi air, kita rebuskan air. Apabila kita rebuskan air, maka dia gelegak. Maka ketika gelegak tu dia naik hawab. Naik hawab tu apabila kita letak benda tu, dia ada air, lekat air di atas. Tengok kalau kita rebuskan air dalam kendi ke masalan, apabila dia gelegak tu, kita tengok kat tudung dia tu ada air juga lekat-lekat kat tudung. Maka setengah-setengah tu dia boleh ambil, ia proseskan air, ambil daripada awap itu. Maka adalah cara dia tu, maka itu pun air mutlak juga. Seperti air yang keluar daripada sejuk. Air yang keluar daripada sejuk tu seperti apa dia? Cawan besi ke atau cawan kaca ke masalan, apabila kita letak ais sejuk kat dalam tu, kat tepi dia tu sebelah luar tu, bukan ais sebelah dalam tu berjerak keluar, bukan dia. Tetapi kat tepi cawan tu dia ada air, dengan sebab sejuk dia tu macam berpeluh. Maka itu pun air mutlak juga. Sama. Apabila kita letak ais sejuk, ais di dalam bekas dalam cawan besi ke cawan kaca ke, sekejap kita nampak macam berpeluh. Tapi bukan peluh dia pun. Bukan air kat dalam tu berjerak keluar dari luar, bukan dia juga. Maka air yang ada di situ dikatakan air mutlak juga. Macam air yang kita dapat daripada awap, air gelegak, ketika dia gelegak atas api tu, maka itu pun dikatakan air mutlak juga. Tengok. Jadi sekali lagi dia katanya, dan keluar dengan kata kait yang lazim, kait yang mumfak, yang tercerai. Mumfak yang tercerai. Seperti air laut dan air mata. Air mata air. Air yang keluar daripada mata air. Dan air perigi. Perigi telaga. Atau air sungai. Atau air hujan. Atau air ambon. Hanya dinamakan kait dengan wakil jua. Kait dianya dinamakan kait muafakat dengan wakil, dengan sifat dia saja. Jadi yang pertamanya yang dia katanya air yang kita boleh guna untuk nak buat menyuci. Ini bukan masalah nak minum. Ini bukan masalah air mana yang kita boleh minum, yang boleh kita masuk dalam masakan-masakan. Ini lain cerita. Ini air mana yang kita boleh guna untuk nak mengakakkan hadas kecil dan besar, dan air mana yang kita boleh guna untuk nak menghilangkan najis. Maka air di sini kita buka luas sikit. Pengertian tentang air itu kita buka luas sikit. Jangan kita ambil makna yang kita selalu cakap sekarang tu, ada kalanya tak sama dengan bahasa dalam kitabnya. Sebab kita ni
Kalau yang dapat yang dalam kelapa itu kita panggil air kelapa. Yang apabila kita perahkan tebu, kita panggil air tebu. Kemudian kalau daripada buah-buahan, kita panggil jus. Kita panggil jus. Tetapi dalam bahasa kitabnya air kesemuanya. Teh pun air, kopi pun air. Air itu air semuanya. Semuanya air. Setiap-tiap benda yang kita minum tu, yang kita minum, yang kehidupan kita sekarang ni, kita minum, kita guna buat basuh, yang kita minum untuk puas daga, minum untuk bersedap-sedap tu, dia katakan air kesemuanya. Itu yang dimaksud dalam kitab kita sekarang. Maka kalau yang kita panggil juz, itu pun dalam kitab pun dia panggil air jugalah. Kemudian air yang mutlak, maknanya yang tidak dikaitkan di hujung dia. Jadi air semata-mata air. Jadi maknanya air yang semata-mata air di sini, maknanya kalau kita nak dia, kita tak payah sebut benda di belakang. Kaitan di belakang. Contohnya kalau kita bercakap ke anak kita, tolong akak air secawan. Minta air 1 cawan, minta air 1 botol, maka dia akan bagi air semata-mata air kepada kita. Tetapi itulah air mutlak. Tetapi kalau kita nak minum, teh kemasalan, kita jangan cerita kata air kat dia, dia tak tahu kata kita nak kepada teh. Jadi kita kata saya nak minum air teh. Saya nak minum air kopi. Begitu. Maka kopi itulah dikait air kopi. Mana kopi itu kait bagi air. Air kopi. Air teh. Katalah mana-mana sekalipun. Maka dia kait ni, dia kita ada tiga panggilan. Air ni ada 3 panggilan. Jadi air biasa, tak ada kait dengan kait mana-mana. Dan juganya ada kait juga seperti katanya air telaga, air hujan, air sungai, air laut. Ada juga begitu. Dan juga ada juga kait yang satu laginya ialah seperti air teh, air kopi dan sebagainya. Dan airnya, air tebu, jus kita panggil sekarangnya. Tapi di sini nak panggil air ke semuanya. Air kelapa, air kopi, air apa lagi, air tebu, begitulah. Jadi maknanya, jadi kalau kita tengok kepada yang terakhir ni ialah kopi, air teh, airnya, air tebunya, maka itu dia katakan kait yang lazim. Ada kait. Kait yang lazim macam mana? Maknanya kalau kita nak minum teh masalan, kalau kita tak sebut teh di belakang tu, tak hasil maksud kita lah. Minta air 1 cawan, kitanya dalam hati kitanya kita nak minum teh. Tapi apabila kita minta air 1 cawan, belum tentu tu nak dapat minum teh ke tidak. Sebab apa? Sebab kita tak kait dengan kata teh di belakang. Minta air 1 cawan, maka orang akad kepada kita. Tengok, saya nak teh, saya nak air teh, saya nak air kopi. Maka orang akan katalah, kenapa tak sebut teh di belakang? Kenapa tak kata kopi? Sebut kata air saja, saya faham air kosong. Itulah. Kalau nak minum air kelapa ke masalah, tak boleh cakap lah. Tak bolehlah kita nak cakap minta air, nak beli air, nak beli air 1 beg, masalah nak air secawan, padahal kita nak minum air kelapa sebab rasa ingin kepada air kelapa, kita nak minum air kelapa, tapi ketika kita sebut tu, kita sebut air saja, maka orang tak faham kepada air kelapa. Jadi nak bagi jadi air kelapa, nak dapat air kelapa, mesti kena sebut kelapa selepas pada perkataan air itu.
Saya nak minum air kelapa. Saya nak minum air tebikai masalan. Baru jadi, baru dapat benda itu. Itu maknanya kait, dianya kait yang mesti. Kalau tak kait benda tu, kita tak dapat benda itu. Kita nak minum kopi. Pagi-pagi kita nak minum kopi. Tapi minta air secawan. Tak tahu nak dapat kopi ke tidak. Tapi asal kalau minta nak air secawan, air kosong lah datang. Begitulah. Itu dikatakan kait yang lazim. Dan yang keduanya, kait yang tidak lazim. Maknanya kait yang tak mesti dikaitkan. Seperti katanya hujan, air dikaitkan dengan hujan, air itu dikaitkan dengan perigi, air itu dikaitkan dengan sungai. Itu kait yang munfak atau kait yang tidak lazim, yang tak mesti. Jadi kita katanya tengok minta air secawan, saya nak minta air secawan, saya nak ambil minta air satu bekas, minta air saya nak ambil wuduk. Orang rumah cakap katanya air telaga tidak ada, hanya ada air hujan. Air telaga dah habis. Sekarang yang ada simpan kat dapurnya ialah ada air hujan saja. Maka kita katanya macam mana? Tak kisahlah. Sama ya. Tak kisahlah hujan ke, perigi ke, sungai ke, sama ya. Itu maknanya. Jadi maknanya kait yang kata air dikaitkan dengan laut, air dikaitkan dengan air mata, air itu dikaitkan dengan ambun, dengan hujan, dengan sungai, dengan perigi, dengan telaga semuanya. Maka itu kait yang nak cerita pada katanya, nak cerita pada wakil dianya. Sebenarnya kalau mari daripada langit kita panggil hujan. Kalau air itu duduk dalam lorong yang panjang yang berlari itu kita panggil air sungai. Kalau air itu tersimpan dalam bumi yang digalikan turun ke bawah, kita panggil air perigi, air telaga. Maka dikaitkan air itu dengan perigi, dengan telaga, dengan sungai, dengan hujan, itu kait tidak lazim. Maka kait yang tak lazim itu itulah yang katanya air mutlak. Sebab air yang kalau air, tengok air mana-mana yang air kosong, air biasa, air semata-mata air kita nak ambil daripada mana? Kalau tak lepas, kalau tak nak jadi air sungai, tak nak jadi air laut, tak nak jadi air hujan, tak nak jadi air daripada air mata, tak nak jadi air daripada perigi, daripada telaga, nak daripada mana? Sebab air mutlak ni asalnya daripada bumi, artinya daripada langit. Dia tak lepas pada dua perkara itu saja. Jadi maknanya kalau cuba tengok, kalau kita nak ambil wuduk, kalau kita nak air semata-mata, jangan air sungai, jangan air laut, jangan air mata air, jangan air perigi, jangan air hujan, jangan air ambun. Habis itu nak cari di mana air? Kalau tak nak sungai pun tak nak, perigi pun tak nak, hujan pun tak nak, ambon pun tak nak, dan laut pun tak nak juga, tak nak bagi ada kait, maka tak dapat air dah kita. Jadi maknanya kait yang seperti kata air sungai, dia tak macam kita kata air ter. Air yang kita katanya air hujan, kait juga dengan hujan pun, tetapi tak macam kita kata air kelapa. Maka kalau kait dengan kata air dikaitkan dengan kelapa, air dikaitkan dengan teh, maka itu bukan air mutlak. Tak boleh kita nak buat menyuci. Tetapi air kalau kita dikaitkan dengan sungai, dengan telaga, dengan apa, itu masuk dalam bahagian air mutlak. Sebab mutlak ini maknanya semata-mata, yang tidak dikaitkan di belakangnya. Itu kait tu apa dia tu, saya tu tak tahu nak panggil bahasa Melayu ni. Jadi maknanya ditentu. Itulah maksudnya air mutlak. Jadi maknanya air yang kita boleh guna untuk menyucikan, hadas dan najis, satu saja ialah air mutlak.
Maka air mutlak ini nak keluar macam air teh, air kelapa, air kopi dan sebagainya. Air sabun, katalah itu air mutlak. Adapun pergi katanya air sungai, kait. Kalau air ni, kalau kita cakap nak minum apa? Kalau minum, kalau kita cakap dengan secara luas-luasnya, nak minum air. Kalau orang Melayu kita makan nasi. Minum, biasanya minum air. Itu maknanya minum air apa? Kalau kata minum air, sebut air saja, tu panggil itlaq. Minum air mutlak. Tengok, kalau tanya, kau gali telaga, gali perigi, gali telaga, gali perigi untuk apa? Untuk nak air. Bukan untuk nak air teh. Bukan begitu. Kau gali telaga untuk apa? Untuk nak ke air. Nak dapatkan air. Air teh ke? Tak. Air kopi ke? Air jus ke? Tak. Air mutlak. Begitulah. Gali sungai untuk apa? Kerajaan gali sungai untuk apa? Untuk nak lalukan air. Nak lalukan air. Untuk minum ke? Untuk tanaman ke? Ikutlah. Itu air, kita panggil air. Itulah air mutlak. Tak ada kait di belakang. Tak sebut benda yang di belakang. Tak sebut sungai. Tak sebut kopi. Tak sebut sabun. Tak sebut apa di belakang. Itu dikatakan air mutlak. Tetapi mutlak tu maknanya tak dikait. Tetapi kalau kait dengan umpama kata sungai itu tak menafi air mutlak, mana jadi air mutlak lagi lah. Masih jadi air mutlak lagi lah. Sebab macam mana nak jadi air pula kalau tak dapat di sungai? Tak dapat daripada perigi, tak dapat daripada hujan, tak dapat daripada ambun, tak dapat daripada air mata air. Macam mana kita nak dapat air pula? Jadi kait dengan umpama kata sungai dan sebagainya, itu kait nak menyata muafakat dengan wakil. Sebab air kalau daripada langit, kita panggil hujan. Kalau daripada galian kita gali dalam tanahnya, itu panggil air perigi. Maka hujan dengan perigi, air hujan, air perigi, benda sama. Tak berbeza pun. Air sungai dengan air perigi, sama. Sebab tu kalau kita katanya kita nak air kosong, kita nak air kosong tu setengah daripada air mutlak juga air kosong tu. Sebab tu kalau kita kata minta air kosong satu, orang katanya saya ada air perigi, air sungai tidak ada, nak ke tidak? Kita jawab, marilah, bolehlah. Tak beza pun sungai dengan perigi tu. Kata saya minta air kosong satu, dia cakap kata saya sekarang air perigi dah habis, air sungai dah habis, hanya ada air hujan saja, atau ada air yang dapat daripada mata air saja. Kita jawab kata tak kisahlah, sama ya. Begitulah. Itu kait yang tak lazim, yang boleh diceraikan. Adapun kalau kita nak minum teh, jangan terlupa sebut teh kat belakang. Kalau tak sebut teh kat belakang, dapat air kosong. Maka kait dengan teh kat belakang tu kait yang mesti kena kait. Begitulah. Jadi maknanya inilah masalahnya air mutlak. Maka di sini kita ni bukan masalah pasal nak minum. Bukan pasal masalah kita nak minum di sini, masalah kita nak guna untuk menyucikan daripada hadas dan menyucikan daripada najis. Masalah kita nak minum itu atau nak masuk dalam masakan itu, asalkan bukan najis, air kena najis, dah boleh lah. Sebab tu kalau nak buat masakan tu, kalau nak buat kopinya, kita rebuh air kelapa pun boleh. Ambil air kelapa, kita rebuh sampai gelegak, kita bancuh kopi, boleh lah. Itu pasal nak minum air mana-mana sekalipun. Nak ambil air teh, masalah rebuh air teh tu, buat kopi pula, boleh lah. Mana-mana air sekalipun, guna air tebu ke masalah, kita rebuh untuk buat kopi masalah, itu tak ada kisah lah, masalah nak minum tu. Asalkan benda itu suci saja, boleh minum ke semuanya.
Adapun di sini masalah kita nak menyuci daripada hadas dan nak menyuci daripada najis bukan sekadar suci. Bukan sekadar suci saja. Sebab tu air teh, air kelapa suci, tetapi tak boleh kita nak guna untuk ambil wuduk, tak boleh kita nak guna untuk menyucikan daripada najis. Kita ulang balik. Maka adapun air yang menyucikan itu, yakni air yang boleh kita gunakan untuk menyucikan, yakni menyucikan hadas, menyucikan najis, itu air yang mutlak. Air yang mutlak, air semata-mata air. Kalau nak cakap air kosong, tak ada masuk gula, tak ada masuk teh, tak ada masuk serbuk teh masalah, tak ada masuk benda-benda yang mewangikan, air kosong semata-matanya. Jernih tak jernih itu lain hal. Air kosong, jernih tak jernih kalau musim banjir. Musim banjir itu air kosong lah, tetapi dia keruh. Air kosong juga. Air yang mengalir pada musim banjir itu tak jernih lah. Sebab jadi berwarna tanah. Maka itu pun tak menafi dengan air mutlak sebab air itu kena lalu kat tanah, berwarna tanah dah biasa lah. Begitu. Sebab tu air yang banjir tu, air yang banjir, yang warna tanah tu, itu dikatakan air mutlak lagi. Kalau tanya dah berubah dengan sebab tanah, dengan sebab jadi warna tanah, itu tak ada masalah sebab air biasa je kena lalu kat tanah. Begitulah. Jadi maknanya air mutlak. Apa makna air mutlak? Yang tiada dikaitkan, tak sebut benda di belakang. Tak ditentukan dengan benda di belakang, tapi tiada dikaitkan dengan kait yang lazim. Kait yang lazim seperti air dikaitkan dengan teh. Dengan maknanya kalau tak sebut teh, tak jadi air teh. Air, kalau kita nak air kelapa, kalau tak tak sebutkan kelapa kat belakang tu, tak dapat air kelapa lah kita. Saya nak minum air hati, nak air kelapa. Apabila orang akad pada kita tengok, macam mana air kosong pula saya nak air kelapa. Nanti yang kenapa tak cakap kelapa? Begitulah. Itu mesti kena sebut. Itu kait yang lazim. Maka mutlak maknanya air bukan yang dikaitkan dengan kait yang lazim. Dan jika daripada hawab yang naik daripada air yang menggelegak di atas api, air yang masih gelegak di atas apinya, air yang kita rebus itulah, ketika dia gelegak itu, maka apabila letak benda ke atas tu, dia akan jadi air. Seperti air yang ada kat tepi cawan sebelah luar, apabila kita isikan ais sebelah dalam, ais juk sebelah dalam, itu pun air mutlak juga. Sama juga air yang keluar daripada aircon. Sekiranya kalau tak ada benda najis, air yang keluar daripada pipe aircon tu, maka itu pun air mutlak juga. Dan keluar dengan kata kait yang lazim, kait yang mumfak. Ni kait yang lazim, keluar dengan kata kait yang lazim, kait yang mumfak, mana kait yang boleh bercerai, mana kait tak mesti kait. Ada kait juga, tapi kait yang tak mesti. Seperti air laut, atau air mata, air. Yang maknanya air yang keluar daripada mata air di tanah. Dan air perigi, atau air sungai, atau air hujan, atau air ambun, maka air dikaitkan dengan perkara ini, dengan air dikaitkan dengan perigi, air yang dikaitkan dengan sungai, ini tak menafi air mutlak. Ini tak menafi air mutlak. Lagi pulanya, sebab kata air mutlak, ia tak lepas pada benda ni lah. Cuba kita cari, di mana lagi air kosong yang kita dapat. Kalau tak dapat daripada laut, kalau tak dapat daripada air mata air,
Tak dapat daripada perigi, tak dapat daripada sungai, tak dapat daripada hujan, tak dapat daripada embun, mana lagi kita nak dapatnya? Kalau katanya yang isap dekat daripada sebelah tanah, maka itu daripada air mata air. Begitulah. Maka di atas hanya dinamakan kait muafakat. Kait dia tu muafakat dengan wakil. Mana yang benar dia begitu dah. Yang muafakat dengan asal kejadian dia. Asal tempat duduk dia. Kalau mari pada langit, kita panggil hujan. Air daripada langit, kita panggil hujan. Kemudian air hujan tu ya daripada air yang mari pada langit, turun daripada langit, kita panggil hujan. Kemudian dia masuk dalam perigi, kita panggil air perigi pula. Tengok tempat duduk dia. Daripada langit turun dalam sungai, kita panggil air sungai. Daripada langit masuk dalam kolam kita, maka kita panggil air kolam pula. Itu benda yang sama ya. Satu jenis lagi air mutlak atau air yang berubah yang sedikit dengan yang suci yang lagi akan datang. Ini setengah daripada air mutlak juga. Air yang berubah, yang berubah mana-mana satu daripada sifatnya. Berubah mana-mana satu daripada sifatnya. Air, kita ingat ada 3 sifat. Rasa, rasaan, bau dan warna. Rasaannya, baunya dan warnanya. Jadi berubah, yang berubah mana-mana satu daripada 3 perkara. Warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Jadi air kosong asalnya, tapi jadi berubah. Berubah tu yang sedikit. Berubah tak banyak sangatlah, tak kuat sangatlah perubahan dia tu. Tapi berubah tu dengan yang suci dan dengan sebab masuk benda yang suci. Yang suci ni maknanya bukan benda najis dan benda mutanajis. Benda yang lagi akan datang sebutnya. Seperti kita ada air satu bekas masalan, satu beldi masalan. Kemudian masuk gula. Artinya masuk gula. Tapi apabila masuk gula tu memanglah gula tu benda suci. Apabila masuk gula tu maknanya dah berubahlah rasaan daripada tawar, betul-betul tawarnya. Jadi rasa macam-macam manis-manis sikit. Maka apabila masuk gula tu tengok nak panggil air gula ke kita panggil air kosong. Di situ. Air kosong apabila masuk gula, tengok, kalau masuk banyak, kita panggil apa? Air manis, air gula. Kalau masuk sikit saja. Kalau kita tak perhati, tak tahu katanya ada masuk gula. Itu kita panggil air apa? Air kosong. Jadi tengok, jadi mana kalau masuk benda itu, kalau tak berubah daripada panggil air biasa, maka boleh kita jadi masuk dalam bahagian air mutlak. Kalau kita masuk benda, contohnya air kosong tu, apabila kita masukkan gula, kita masukkan serbuk teh masalah, apabila akad ini teh, maka bukan air mutlak lah. Tapi kalau air kosong, dia masuk juga hanya serbuk tehnya, tapi sikit saja, masuk juga gulanya. Maka kalau orang tengok ramai-ramai, orang tengok pada orang tengok, ini air kosong bukan teh ni. Maka air kosong maka jadi air mutlak lagi. Itu maksudnya, itu maksud katanya air yang berubah pada mana-mana satu daripada rasaannya yang sedikit. Berubah tu berubah sikit saja, tak kuatlah. Sehingga katanya tidak terlari daripada panggilan air mutlak lagi. Contohnya, kalau orang dulu ya, kita orang dulunya belum ada mesin basuh. Nak basuh ke apa dia? Bekas dia ni. Maka belum pada nak basuh tu kita letak air kat dalam apa dia panggil? Letak air kemudian masukkan sabun. Apabila masukkan sabun tu, kalau masuk sedikit saja,
Dia tak panggil air sabun lagi. Dia tak panggil air sabun lagi. Kalau masuk sampai satu genggam kemasalan, maka kita kucai-kucai, maka jadi air sabun. Bukan air mutlak. Ini air sabun ni bukan air mutlak. Saya nak minum. Kalau masuk sedikit saja, kalau tak perhati, tak tahu. Kata masuk sabun. Maka itu masih jadi air mutlak lagi. Begitulah. Jadi masalah air ni kita kena tahulah maknanya kait yang mana kait yang lazim ke tidak. Untuk nak tahu air mutlak. Jadi masalah air mutlak, air mana pun jadi masalah kita sekarang tu jadi lebih laginya kita orang tanah Melayu tu, lagi pulaknya dunia dah maju, jadi masalah air tu tak nak jadi susah sangat. Tapi nisbah bagi orang dulunya, lebih-lebih laginya orang tanah Arab pada zaman dulunya, alat-alat untuk nak angkutan air itu dah kurang sangat. Lagi pulanya air pun payah nak dapat juga. Jadi pengajian tentang air itu mesti dah dihalusi. Habis di situ. Dan demikian lagi air yang berubah yang banyak dengan benda yang suci. Ini pun setengah daripada air mutlak juga. Jadi pendekatannya kita ulang balik, jadi air mutlak asalnya ialah air yang tidak dikait dengan mana-mana kait. Tetapi kalau kait dengan umpama laut, dengan umpama hujan, dengan umpama perigi sungai dan amun, itu tak menafi kata air mutlak. Sebab itu kait pada wakil saja. Jadi air mutlak nak keluar mana? Nak keluar air kopi, air teh dan air nyu, air kelapa dan sebagainya. Dan begitu juga setengah daripada air mutlaknya ialah air biasa, air kosong, tetapi ada masuk benda suci, bukan benda najis. Apabila masuk benda suci, jadi berubah, tapi berubah tak kuat, berubah sikit-sikit sahaja. Maka sehingga tak menafi kata air mutlak. Maka masih jadi air mutlak lagi, boleh kita nak guna untuk mengangkatkan hadas dan menyucikan najis. Maka ada lagi beberapa jenis lagi, air mutlak tu ada lagi. Sebab tu dia katanya, dan demikian lagi air yang berubah yang banyak dengan benda yang suci yang mujawir. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim.